Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam hormat diucapkan kepada seluruh rakyat Malaysia. Alhamdulillah kita bertemu dalam ruang bicara pada hari ini 28 April 2020 bersama dengan hari Selasa. Apa khabar semuanya? Diharapkan semuanya berada dalam keadaan sihat sejahtera dan sudah berbuka bersama dengan keluarga, dan alhamdulillah kali ini anda bersama dengan kami untuk bersama satu tajuk yang diberi nama Ramadan kali ini, Ramadan penuh dengan cerita. Seperti yang kita sedia maklum, negara kita berhadapan dengan pandemik COVID-19. Bukan sahaja negara kita, malah satu dunia sebenarnya yang sebenarnya berhadapan dengan wabak pandemik ini yang sememangnya memberi satu cabaran ataupun new norm dalam kehidupan kita. Dan pada tahun ini juga sambutan Ramadan agak berlainan kerana tiada solat secara berjemaah di surau, di masjid, bazar Ramadan apatah lagi. Itu semua menjadi satu kebiasaan kepada kita saban tahun dalam menyambut bulan Ramadan. Tapi pada tahun ini sedikit kelainan yang berlaku. Itulah new norm yang perlu kita sama-sama hadapinya, dan untuk itu di studio pada hari ini kita bersama dengan beberapa tetamu yang akan bersama dengan kita bagi menceritakan tentang kepada kita tentang bagaimana Ramadan kali ini yang membawakan penuh dengan cerita yang begitu menarik dalam kehidupan kita. Baik, saya perkenalkan tetamu kita yang pertama, iaitu Tuan Haji Fazli Yusof, Presiden Pertubuhan Perunding Latihan dan Motivasi Muslim Malaysia Tamrin, di sebelah saya sekarang ini. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam, apa khabar? Sihat alhamdulillah. Tuan Haji sihat Tuan Haji? Alhamdulillah. Okey, macam mana dengan kehidupan sepanjang PKP ni? Banyak cerita menarik. Okey, Tuan Haji, persiapan Ramadan memang luar dari kebiasaan lah. Itu yang kita sedia maklum. Sama Tuan Haji sendiri memang menyambut Ramadan dengan penuh, orang kata tu, dengan bersama keluarga, ya. Dah bersedia 6 bulan daripada 6 bulan awal kan. In fact, mungkin tahun lepas dah pun bermula, okey, apakah tahun depan Ramadan, bagaimana sambutan yang akan disambut. Cuma pada tahun ini sedikit luar biasa. Allah nak uji kita tu. Bagaimana agaknya persediaan luar biasa dari sudut itu yang boleh kita santuni bersama. Silakan Tuan Haji. Terima kasih Lu kepada semua penonton pada kali ini. Alhamdulillah, kita sebenarnya semua maklum apa yang berlaku, dan bagi saya kita patut rasa special, kan? Sebab sejak berkurun-kurun rasanya masyarakat hidup sejak bergenerasi atuk nenek moyang kita rasanya tak pernah ada pengalaman tak boleh keluar rumah macam ni lah. Dan termasuklah tidak boleh pergi surau, dah lama tak sembahyang Jumaat ni. Tetapi yang menariknya, bagi saya kita patut rasa special, yang mana Allah menjadikan kita, memilih kita sebagai hamba-Nya yang hidup pada ketika dan saat ini, ya, yang merasai situasi seperti ini. Dan kita merasainya ketika mana? Ketika dalam bulan Ramadan, ya. Bulan Ramadan yang kita tahu bahawa bulan meriah. Bila sebelum ni bila sebut bulan Ramadan, semua orang fikirkan bazar Ramadan, juadah-juadah, kan. Aktiviti orang kata Ramadan is very communal, iaitu kita engagement bersama dengan masyarakat sangat tinggi semasa bulan Ramadan. Kita berjumpa pagi-pagi dah jumpa family, makan bersama. Lepas itu petang-petang sudah masak bersama, sudah jumpa orang di bazar Ramadan. Lepas tu berbuka puasa ada yang di masjid, kan. Tahun lepas saya 20 hari dekat masjid. Alhamdulillah, senang makan kat masjid. Hari ni tak boleh, kan. Kali ni tak boleh. Bila makan kat masjid, kita jumpa ramai orang, berkenalan dengan orang, berterawih sampai malam, kita bertemu dengan orang, berbual dengan orang. Jadi bulan Ramadan ni lah bulan yang penuh dengan interaksi, penuh dengan aktiviti kemasyarakatan. Tetapi kali ini kita diletakkan dalam satu incubator yang Allah sediakan satu incubator khas untuk kita, yang sungguh special, yang tidak pernah disediakan oleh mana-mana kepada generasi-generasi sebelum ini. Jadi bila kita berhadapan dengan Ramadan seperti ini, pertama
Dari segi minda, kita kena rasa special. Jangan rasa mangsa. Jangan rasa macam, alah, kenapalah begini akhirnya. Kenapa Tuhan jadikan begini? Itu pemikiran mangsa. Kita tak boleh pemikiran mangsa. Kita kena rasa special. Allah jadikan kita melalui Ramadan seperti ini, kita kena rasa special. Sebab apa? Ramadan ini bulan jiwa. Bulan jiwa, bulan spiritual. Yang mana di kemuncaknya yang terakhir 10 akhir Ramadan itu kita diajar untuk beruzlah, dipanggil iktikaf kan. Iaitu kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 hari terakhir Ramadan dia baginda akan mengasingkan diri akan iktikaf kat masjid, menjauh menjarakkan diri daripada orang-orang di sekeliling, kurang bercakap, banyaknya beruzlah. Ada panggil berkhalwah, iaitu mengasingkan diri daripada orang ramai. Kita sungguh beruntung sebab Allah sudah uzlahkan kita. Dan 6 minggu dah Allah uzlahkan. Tak boleh pergi shopping mall. Pergilah, tak ada apa pun. Pergilah kalau berani kan. Tak ada apa pun kan. Tak ada kedai ada suara lepak-lepak, minum-minum kopi, hang out, pergi ke theme park, ke tengok movie, tak ada. Seolah-olah Allah menyuruh kita, hey, kamu duduk rumah, prepare for Ramadan. Itu satu uzlah. Jadi Allah incubatorkan kita dalam satu uzlah yang mana menjadi jadual kita. Jadi kita sungguh special Ramadan kali ini. Jadi persiapannya kita kena persiapkan minda bahawa ini special. Yang kedua, persiapan dari segi emosi, rasa teruja, rasa nak gunakan sebaiknya masa di rumah. Look, kadang-kadang Ramadan sebelum ni, kadang-kadang kita rasa, aku kalau boleh nak baca Quran lebih, nak zikir dengan anak-anak, nak solat dengan anak-anak, tapi tak boleh kan. Balik lewat malam kan. Balik pun mungkin 4.30 sampai pukul 6. Sempatlah beli bazar Ramadan, sampai kat rumah sempat mandi, hidang, makan. Betul kan? Betul. Lepas tu pergi masjid, ada pergi family, ada pergi sendiri. Tak jumpa anak-anak. Kan? Balik pun lewat, anak dah tidur. Kali ni Allah bagi ruang. Cuma tinggal kita kena menerimanya dengan rasa special begitu. Dua perkara yang saya suka apa yang disebutkan oleh Tuan Haji Fazli ni berkenaan dengan yang pertama tadi, 20 hari tadi berbuka puasa di surau di masjid. Maknanya di Malaysia ni dia punya kadar orang kata apa, rezeki itu sangat-sangat luas. Bulan Ramadannya memang dibolehkan ataupun dituntut untuk kita buka puasa di surau atau masjid. Itu belum tambah hari raya lagi. Oh ya. Kan? Dan itu dengan 3 kali makan dengan open house dan sebagainya. Dan yang kedua saya suka dengan apa yang Tuan sebut tadi berkenaan dengan bagaimana kita boleh beruzlah. Kan? Tetapi dalam konteks ini kita ialah bila beribadah ni terutama di bulan Ramadan ini, kaum lelaki sebenarnya inilah peluang yang diberikan oleh Allah SWT sebenarnya untuk sama-sama memimpin solat di rumah. Tambah di bulan Ramadan adalah solat yang cukup istimewa, iaitu solat tarawih. Kan? Apa komen Tuan Haji? Oh yes, saya rasa ini peluang kan. Dalam dah bertahun dah kahwin ni kan. Mungkin ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada berapa? 12 tahun kan. Alhamdulillah. Kadang-kadang fikir tak sempat nak jadi imam Ramadan kan, imam tarawih bulan Ramadan. Ada yang memang, ada saya pernah dengar tak pernah pun jadi imam untuk family dia. Jadi ini masanya kan. Itu belum lagi dia cium tangan imam solat tarawih. Inilah masa dia sebenarnya. Ini masanya cium tangan. Betul kan. Yang kaum ibu lah kan. Bila lagi kan. Ini masanya para suami kalau tak boleh nak baca surah Al-Baqarah pun kan, yang penting kita solat dengan penuh keikhlasan, dengan membaca surah Ikhlas ya. Begitu kan. Yang penting kita niat untuk memimpin keluarga. Kita adalah pemimpin keluarga. Betul. Dan dalam situasi seperti ini bagi saya Allah SWT bagi kita banyak peristiwa supaya kita merenung dalam diri dan mengkaji hikmah dan melihat semula kehidupan. Kita tahu bahawa PKP seluruh dunia menjadikan alam sekitar lebih bersih kan. Betul? Sungai lebih bersih, tahap pencemaran turun kan, banyak. So lepas PKP kita keluar ni udara lebih segar, insya-Allah. Saya setuju tu kan. Dan orang mula pandai menghargai banyak benda kan.
menghargai masa dengan anak-anak, menghargai makanan kat rumah kan, menghargai bau tahu macam mana nak pecahkan telur, buat telur dadah kan, baru tahu menghargai kan. Rupanya telur tu boleh macam tu rupanya. So ideanya adalah kita bagi saya, kita patut gunakan Ramadan ini untuk kita merenung semula dalam diri kita. Dan sebagai lelaki, ketua keluarga, kita perlu tengok apakah aspek yang kita boleh pertingkatkan, kita boleh optimize begitu. So ada 3 benda yang patut kita tengok. Yang pertama, peranan kita. So adakah kita telah menjalankan peranan kita dengan baik sepanjang kehidupan kita sebelum ini. So macam mana nak rancang dalam masa PKP ni, rancang apa masa yang kita ada, berapa banyak masa yang kita ada, dan daripada situ kita strategikan macam mana untuk melaksanakan dengan baik. Sebab saya faham loh, kadang-kadang orang dia kekok dengan banyak benda kat rumah ni kan. Dia nak cari kicap tak jumpa kan, sapu sampah ruang tamu dengan penyapu dengan mop kan. Dia kekok banyak benda. Jadi ini terus sangat ya. Jadi ini masa dia untuk kita tengok semulalah kan. Rupanya aku ni banyak ilmu tak belajar. Jadi berita baik. Sekarang kita boleh dapatkan ilmu tu dengan pantas. Dekat YouTube ada, kat Google ada kan. Boleh apa ni WhatsApp video dengan mak, ayah, abang, kakak semua tanya. Jadi saya percaya kalau kita gunakan PKP ni dengan lebih baik, kita akan keluar selepas 6 minggu, 8 minggu ke, saya tak tahu bila kita akan habis. Tetapi sepatutnya ini masa kita keluar habis PKP, kita ada ilmu baru, kita ada mindset baru, kita ada karakter baru yang lebih baik untuk menjalankan fungsi sebagai manusia. Okey, satu perkataan yang baik saya nak ambil daripada Tuan Haji Fazli berkenaan dengan ada satu karakter baru yang boleh sama-sama kita guna. Ialah tadi kata duduk rumah tak reti nak mop, tak reti nak sapu sampah, guna mop kan. Ini ada yang dah PKP selama 6 minggu, keluar dia tak tahu nak tekan brake kaki kiri ke kaki kanan. Itu dah kekok kan. Dah kekok dah sebab dah lama sangat duduk rumah. Jadi satu ialah kadang-kadang tu benda tu kita perlu selalu belajar supaya menjadikan kita terbiasa dengan ini. Okey. Saya nak tinggalkan seketika Tuan Haji Fazli di studio, tapi jangan ke mana-mana. Terus bersama dengan kami. Cuma kita sekarang ni bersama dengan Tuan Haji juga, iaitu Tuan Haji Khairil Anwar Khalid, Timbalan Presiden Malaysian Relief Agency MRA yang berada di talian sekarang ini. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Tuan Haji Khairil, apa khabar kita? Alhamdulillah. Okey. Tuan Haji, saya nampak di belakang Tuan Haji tu banyak kotak-kotak berada di gudang sebenarnya Tuan Haji ya? Ya, saya berada di gudang MRA. Okey, saya percaya banyak sebenarnya pertolongan atau bantuan-bantuan yang dikeluarkan oleh MRA sendiri kepada mereka-mereka yang kurang berkemampuan. Mungkin Tuan Haji nak mulakan dengan Ramadan kali ini, apakah perspektif MRA sebenarnya? Silakan Tuan Haji. Okey, Ramadan kali ini dari perspektif MRA lebih banyak kepada kesabaran dalam kita menghadapi COVID-19. Kalau kita tengok balik, cabaran juga dari perspektif MRA di sini adalah dari perspektif sukarelawan sendiri. Baik. Di mana sukarelawan kita pergi dan menyampaikan bantuan-bantuan yang diperlukan kepada resipien yang ke rumah. Sebab mereka tidak dapat keluar kerana sekatan ni, sibuk. Ya. Jadi kita juga banyak bantuan yang kita terima sekarang ini. Jadi kita harus pack dia, dan kita juga ada nama-nama yang perlu dikemas rapi untuk kita sampaikan. Kerana kita menyampaikan kepada mereka yang benar-benar memerlukan, baik yang Islam dan juga yang bukan Islam. Semua orang memerlukan. Inilah kemanusiaan. Jadi Tuan Haji, sepanjang Ramadan yang telah pun berlangsung beberapa hari ini, bagaimana aktiviti MRA dalam membantu mereka yang memerlukan ni? Alhamdulillah, sepanjang kita 5 hari kita dalam Ramadan sekarang ni,
kita telah menghantar banyak barangan-barangan kepada mereka yang memerlukan, termasuk barangan yang kita ada masak, hot meal. Jadi kita berikan kepada rumah-rumah pangsa di PPR dan sebagainya, rumah anak-anak yatim dan kepada ibu tunggal dan para asnaf. Jadi sukarelawan kita bergerak daripada pagi sehingga iftar. Ya. Sampai malam, waktu malam, selepas iftar, selepas tarawih, mereka mulai packing barangan untuk dihantar esok. Jadi memang aktiviti sepanjang bulan Ramadan, alhamdulillah. Tapi berkat juga daripada semangat orang ramai, semangat rakyat Malaysia. Daripada semangat individu, daripada semangat korporat dan sebagainya. Alhamdulillah. Okey, baik. Tuan Haji, bila kita menyentuh tentang pemberian bantuan ini, saya pasti telah pun dirancang dengan sebaik mungkin oleh pihak MRA sendiri. Dan mungkin soalan saya berikutnya ini, bagaimana agaknya perancangan itu dan adakah sebarang bentuk halangan-halangan yang membantutkan usaha MRA untuk membantu mereka yang memerlukan ini? Kalau kita kata tak ada masalah, itu memang tak betul lah. Kita menjalurkan bantuan ni memang ada masalah. Okay. Tapi alhamdulillah, kita sentiasa bekerjasama dengan agensi-agensi kerajaan, agensi-agensi keselamatan seperti polis, pasukan rela dan sebagainya. Jika itu kita dapat bergerak dengan lebih cepat dan lebih teratur. Kalau kita nak masuk suatu tempat tu, kita akan memberitahu pihak polis, kita akan beritahu rela, dan in fact kalau setengah negeri itu kita memberitahu pihak MKN. Ke mana kita hendak distribute benda yang patut disalurkan, dan kepada lokasi mana dan juga target group. Baik. Baik. Tuan Haji, mutakhir ini banyak dikabarkan ataupun dikeluarkan dalam berita lah berkenaan dengan isu pelarian Rohingya yang sedang hangat diperkatakan pada waktu dan ketika ini. Tambah-tambah lah dalam bulan Ramadan ini disambut dalam musim PKP pula untuk umat Islam dan warga asing yang lain. Bagaimana MRA melihat isu pelarian Rohingya ni, Tuan Haji? Bagi pihak MRA, kita melihat isu pelarian Rohingya ini sebagai isu masalah kemanusiaan sejagat. Jadi kita tidak membezakan di antara warga negara dan bukan warga negara. Tapi sudah tentu bagi pihak kerajaan Malaysia sendiri atau pihak keselamatan Malaysia, kita mesti mengambil langkah berjaga-jaga. Kita faham berkaitan dengan keadaan yang berlaku sekarang ni. Jadi bagi pihak kita memang akan membantu mereka yang sudah sedia ada di sini. Ya, pelarian Rohingya, bukan hanya Rohingya, bahkan kepada pelarian-pelarian lain juga. Dan juga kita memberi pangan kepada undocumented migrant, seperti mereka-mereka yang bekerja, tidak kontrak dan sebagainya. Sekarang ni mereka tidak ada pendapatan. Jadi mereka tidak ada duit untuk beli makanan. Jadi kita tak boleh membezakan orang-orang yang susah ni. Tapi alhamdulillah, kita juga membantu banyak pada rakyat Malaysia yang amat memerlukan di seluruh negara, sebab kita bergerak daripada Perlis sehingga ke Sabah dan Sarawak. Jadi kalau kita tengok sini, kita akan pergi ke pulau-pulau terpencil, ya. Kita hantar juga ke pulau terpencil. Jadi isu Rohingya ini bukan isu yang baru sebenarnya. Dah berpuluhan tahun di Malaysia. Jadi kita mesti melihat isu ini dari kerangka yang besar. Bukan hanya isu-isu yang kecil. Kerana kita pasal engage yang ada pada antara masa yang lain dalam isu. Jadi bagi pihak ini,
kita akan cuba bantu kerajaan Malaysia di dalam menangani masalah ini. Tambah sekali dalam menangani dari segi isu keselamatan. InsyaAllah. Baik. Baik Tuan Haji, Ramadan ni ialah taman syurga kan, dengan ialah tambah-tambah dengan hashtag kita jaga kita, rakyat bantu rakyat, dan kita bila menghulurkan bantuan ini berlaku ialah merebut antara satu sama lain, tapi itu tidak disia-siakan. Apa komen Tuan Haji tentang perkara ini? Ya, Ramadan ni memang banyak orang yang memerlukan. Jadi bagi pihak MRA, cara yang kita buat sekarang ni adalah lebih kepada perancangan yang lebih terperinci. Seperti yang kita tengok macam golongan P40, Yep. ya, iaitu orang yang miskin tengah, urban poor, kan, miskin bandar, OKU, warga emas, bahkan rumah-rumah anak yatim dan rumah-rumah orang tua, kan. Jadi kita bantu. Jadi kita mendapat data ini hanya bukan daripada awal-awal, kan. Jadi kita ambil data ni daripada JKM, daripada agensi-agensi, daripada komuniti itu sendiri. Jadi daripada data-data ini kita pergi menilai keadaan satu tempat itu dan juga penerimanya. Jadi dengan itu kita dapat memberi kepada mereka yang amat memerlukan dan tidak ada orang kata overlapping di antara agensi. Ini yang perlu kita lihat, ya. Kita tak mahu ada overlapping di antara agensi. Okey, baik. Terima kasih ucapkan kepada Tuan Haji Khairil Anwar Khalid, Timbalan Presiden Malaysian Relief Agency MRA yang berada di talian Skype sebentar tadi. Assalamualaikum Tuan Haji, terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Itu dia tadi Tuan Haji Khairil Anwar Khalid, Timbalan Presiden MRA yang bersama dengan kita di talian Skype. Kita masih lagi bersama dengan tetamu kita di studio, Tuan Haji Fazli Yusof, Presiden Pertubuhan Perunding Latihan dan Motivasi Muslim Malaysia Tamrin, yang akan bercakap tentang Ramadan kali ini, Ramadan yang penuh dengan cerita. Adakah kita akan teruskan ataupun kita berehat seketika? Okey, baik. Tuan Haji. Yes. Okey. Bila sebut tentang bulan Ramadan ni, pastinya ialah Bazar Ramadan merupakan satu perkara yang kalau kita list kata nombor 2 lah dalam bulan Ramadan ni. Yang pertama of course lah kita beribadat, kan. Yang kedua ni Bazar Ramadan. Bila kita lihat persiapan mereka ini, terutamanya pada peniaga ni, bukannya persiapan sehari dua, tapi makan masa berbulan-bulan, 3 ataupun 4-5 bulan sebelumnya, kan. Tapi apabila masuk Ramadan pada tahun ini, dia dah menjadi lain dah. Segala-galanya berubah, kan. Bukan sekelip mata, tapi berkelip-kelip mata sebenarnya. Ia mengubah sebenarnya, dari segi mungkin pendapatan dan juga dari segi mental mereka. Bagaimana Tuan Haji boleh memberi nasihat kepada mereka ini untuk terus kuat dan bersemangat untuk mengharungi hari-hari yang mendatang? Ini keadaan yang bukan senang, kan. Bazar Ramadan seperti yang Lok sebut tadi, kan. Selain daripada beribadah, kita beribazar, kan. Dan ramai orang mendapat pendapatan yang baik ketika bulan Ramadan dan Syawal. Betul. Sama ada dalam industri fashion, kan, makanan-makanan, kuih-muih, kan. Ini semua banyak ni ketika Ramadan dan Syawal. Ada orang jualan Ramadan dan Syawal cukup untuk menampung setahun. Ataupun 80 hingga 70% daripada jualan tahunan. Jadi apabila keadaan ini berlaku, memang ia menjejaskan banyak kehidupan lah. Cuma sekali lagi kita kena faham bahawa bila kita sebut perkataan redha, redha maksudnya kita terima bahawa ia daripada Allah SWT. Dan bila kita mempunyai akidah yang betul terhadap Allah SWT, iaitu Allah tak akan menjadikan sesuatu sampai kepada kita melainkan ia baik untuk kita, kan. Allah tidak akan menzalimi kita. Allah buat ia baik untuk kita. Cuma kita akan dapat benda baik itu
tidak semestinya bulan ini, tidak semestinya tahun ini, tidak semestinya dekad ini, tidak semestinya dalam kehidupan ini. Boleh jadi dalam kehidupan yang satu lagi di barzakh, mungkin di mahsyar, mungkin di syurga, insya-Allah. Tetapi kalau kita nak zoom in dalam situasi kita, kalau kita tengok, kita cepat redha bahawa Allah buat ini ada kebaikan dia. Tugas kita ialah untuk mencari kebaikan tersebut. Di manakah kebaikan dia? Cuba cari kebaikan dan hikmah apa yang Allah ciptakan ini kepada kita. Saya tengok ada yang berjaya lakukan dengan pantas, kan? Ada yang cepat-cepat buat dalam bentuk paket, kan? Lepas tu dia cari runner-runner, kan, jual. Rupanya banyak juga jualan dia, kan? Ada yang terus ubah business model, kan? Yang mana dikata jualan saya tak boleh pergi jauh daripada 10 radius contohnya. Lalu dia ambil tempahan untuk hadiah kepada orang kawasan situ. Jadi dia beroperasi di Shah Alam. Dia tak boleh pergi sampai ke Bangi, tapi dia dapat tempahan seluruh Malaysia untuk hadiahkan kepada orang Shah Alam. Jadi ada orang cepat, dan saya percaya orang cepat ialah orang yang segera memahami bahawa ada kebaikan dan aku nak cari kebaikan tersebut. Di dalam psikologi ini namanya dipanggil positif psikologi, iaitu orang yang cepat berfikir positif. Dia tak rasa gundah gulana, resah gelisah, dia tak terperangkap. Yang ni yang kita duk baca setiap pagi dalam surat Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, jauhkan aku daripada al-hammi, iaitu bimbang masa depan. Al-hammi, bimbang masa depan. Al-hazan ialah kesedihan masa lampau. Contoh, saya ada kenalan prepare untuk buat persiapan untuk biskut raya. Dia dah beli berpuluh ribu telur dalam stok banyak, kan? So bila berlaku macam ni, memang tak guna sebab tak ada pekerja nak buat, tak ada tempahan yang baik. Lalu dia sedekahkan saja telur tersebut dengan niat bahawa kalau tak dapat habuan di dunia, dapat habuan di akhirat. Orang buka puasa dengan sedekahnya, pahalanya dapat berapa banyak, berpuluh ribu pahala, insya-Allah. Jadi bila dia berfikir secara positif, Allah nak bawa kita kepada satu tempat yang lebih baik, dapat idea lebih baik, insya-Allah, maka kajian mendapati orang yang berada dalam feel good dan positif, mereka lebih cepat memahami sesuatu. Sel otak lebih mudah berhubung walaupun tak minum susu. Tak adalah. Idea adalah sel otak lebih cepat dapat idea. Kita lebih mudah faham subjek sekolah dulu, subjek yang kita minat, yang kita suka, yang kita happy. Dan berapa markah subjek yang kita benci? Memang rendah markah dia sebab subjek tersebut otak kita tak nak berfikir, susah nak fikir, susah nak faham. Situasi sekarang ramai orang tak faham lagi, kan? Dan tak ada siapa yang mahu situasi seperti ini. Tetapi COVID-19 tu, 19 tu cepat merebak dalam keadaan yang tak pernah berlaku seperti sebelum ini. Jadi Allah hantarkan mungkin untuk keadaan, untuk restart something, untuk pulihkan keadaan tertentu. Boleh jadi kita tak faham lagi. Tetapi dalam konteks kita kena tengok bahawa situasi ini muncul dalam tahun ini memang susah, semua orang susah. Tetapi apa yang boleh kita buat, kan? Kebaikan yang kita boleh gali. Bila kita positif, kita dapat lebih faham dan lebih cepat. Dan yang kedua, kajian mendapati orang yang dalam feel good, yang dalam keadaan bersyukur, dalam keadaan redha, dalam keadaan husnuzan dengan Tuhan, yang feel good. Bila kita feel good, kita lebih banyak options and innovations. Ini memang kajian. Ada satu kajian yang popular oleh Dr. Barbara Fredrickson. Dibuat kajian terhadap 5 kumpulan. Kumpulan kedua diberikan gambar-gambar menyebabkan mereka feel good. Kumpulan ketiga diberikan gambar tak ada perasaan. Kumpulan keempat dan kelima gambar-gambar marah dan sedih, tak puas hati, complaining. Dan selepas itu mereka diberikan satu problem, situasi yang masalah. Dan mereka diminta untuk mengeluarkan sebanyak mungkin idea untuk menghadapi situasi tersebut. Mereka buat banyak situasi, banyak keadaan. Mereka mendapati orang yang dalam keadaan happy, feel good, bersyukur, happy, redha, tenang, jiwa damai, mereka ini boleh mengeluarkan lebih banyak idea, solution, innovation, jalan keluar. Kerana apa? Dan mereka buat kesimpulan. Dia katakan satu teori, mereka keluarkan satu teori. Teori ini dinamakan sebagai
broaden and build theory, iaitu broaden apa sebut? Broaden tu luas. Maksudnya teorinya orang dalam keadaan happy, positif, otaknya luas, boleh faham, boleh keluar idea, and build, iaitu dia cepat belajar. Sebelum ni dia tak pernah pandai sapu sampah, cepat dia belajar, kan? 2 kali sapu dah pandai sapu sampah. Sebelum ni kata aku nak jual apa, tak pernah aku guna online kan. Aku ni memang jenis kayu sikit online ni. Sebab kita komplain ni, tak pandai online lah, tak pandai itulah, tak pandai inilah, itu kita akan stuck. Cuba buka, cuba relax, cuba flexible, kan? Saya boleh jamin insya-Allah banyak benda kita boleh belajar. Banyak dipanggil business model. Business model ialah cara kita menjalankan bisnes tersebut. Memang ekonomi sangat mengecut, kita faham itu kan, takkanlah boleh dapat lebih daripada sebelum ini, tetapi hopefully bukan senang. Benda bukan senang. Saya akui benda bukan senang. Tetapi kita dalam situasi ini, kalau kita mengeluh dengan Tuhan, kita lupa untuk redha, kita lupa untuk berhusnuzan, bersangka baik dengan Tuhan, saya bimbang. Takut kita semakin jauh. Sepatutnya situasi sukar menjadikan kita semakin dekat dengan Allah SWT. Jadi luangkan masa lebih untuk beristighfar, bertaubat dan bersyukur atas apa yang Allah berikan. Kalau tak bersyukur yang sekarang pun, kita bersyukur yang sebelum ni, betul kan? Betul. Sekarang pun banyak benda yang kita boleh bersyukur, tapi kadang-kadang kita tak nampak benda tersebut. Yalah, saya pernah terbaca satu buku lah berkenaan dengan satu kata-kata, dan dia kata kalau macam satu masalah tu besar sangat, kita take the next right step. Mana kita buat satu supaya yalah benda yang besar, apabila kita buat satu-satu tu, dia akan menjadi mudah. Dia macam memandu dalam kawasan yang gelap. Kita tak terus suluh 10 km di depan, bukannya 1 km di depan, betul kan? Kita tak suluh 100 meter pun, kita suluh depan tu je. So ada benda yang kita tak faham lagi, kan? Tu fokus pada the next step. Konsep tu bagus tu, Tuan. Okey, baik, kita akan berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Masih lagi berbicara tentang Ramadan kali ini, Ramadan penuh cerita, dan kita akan kembali selepas ini dalam Ruang Bicara. Kita berehat seketika. Baik, kembali dalam Ruang Bicara. Ramadan kali ini, Ramadan penuh cerita, dan kita dah bersama dengan 2 tetamu, satu di Skype dan seorang lagi di studio. Dan sekarang ni kita juga akan bersama dengan seorang lagi tetamu di Skype yang berada nun jauh di Madinah Al-Munawwarah, Muhammad Irfan Fahmi Fadil, yang di-Pertua Persatuan Mahasiswa Malaysia Arab Saudi, Persada Madinah Al-Munawwarah. Assalamualaikum, Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa khabar Irfan di sana? Harap semua sihat-sihat. Alhamdulillah, sihat. Okey, baik. Bagaimana keadaan semasa di Madinah pada waktu ini, Irfan? Kalau mungkin Irfan boleh mungkin memberi gambaran kepada kita rakyat Malaysia di sini dengan Ramadannya, dengan COVID-19-nya. Apa sebenarnya arahan terkini dari Kerajaan Arab Saudi dan kedutaan di Malaysia, dan kenapa tidak balik ke Malaysia sebenarnya, Irfan? Okey, baik. Yang pertamanya, berkenaan dengan situasi semasa COVID-19 di Arab Saudi, secara keseluruhannya, Saudi merekodkan sebanyak lebih kurang 20,077 kes setakat hari ini, dan hari ini dilaporkan kes baru sebanyak 1,266, dan di Madinah ni antara bandar yang kedua ni lah yang menerima jangkitan tertinggi COVID-19. Untuk hari ini 273 kes lah. Dan untuk situasi semasa Ramadan di bumi Madinah dan secara keseluruhannya di Arab Saudi, setakat ni kerajaan telah mengarahkan supaya masjid-masjid ditutup selain daripada Masjidil Haram di Mekah dan juga di Masjidil Nabawi lah. Dan 2 masjid ini, kalau kita tengok, pihak kerajaan hanya membenarkan yang sembahyang ataupun yang masuk ke dalam kawasan masjid ini adalah pekerja-pekerja dan juga staf-staf masjid sahajalah. Dan solat tarawih juga diadakan, tetapi tidak dibuka kepada masyarakat ataupun tidak dibuka kepada khalayak ramai. Dan tuan-tuan juga boleh melihat
situasi terkini Masjid Nabawi dan juga Masjidil Haram di YouTube rasmi Haramain Live, dan kita boleh tengoklah bagaimana situasi ataupun perkembangan semasa di tanah suci ini. Dan seterusnya yang berkaitan dengan arahan daripada pihak konsulat ataupun embassy Malaysia di Arab Saudi, kami telah menerima arahan supaya untuk kekal di Madinah selagi mana tidak ada arahan untuk pulang ke tanah air. Dan sekarang ni kita dah bincang dengan pihak konsulat prosedur-prosedur yang diperlukan untuk kita bawa pulang pelajar. Dan setakat ni kami di pihak persatuan, yang pertamanya kita kena patuh pada arahan ini lah. Bahkan kami di sini adalah tajaan penuh di bawah pengurusan Masjid Islam Madinah. Jadi apa-apa arahan yang berkaitan dengan pengurusan untuk bawa pulang pelajar ke Malaysia ini, kita kena rujuk pihak universiti lah. Dan pihak universiti setakat ni tidak ada masalah untuk membenarkan para pelajar untuk pulang. Cuma sekarang ini dalam proses lah untuk kita selesaikan permohonan tiket dan sebagainya, dan insya-Allah kalau tak ada apa-apa masalah kita akan pulang ke tanah air mungkin dalam waktu dekat inilah. Dan sekarang ni pun kalau kita tengok pelajar-pelajar Madinah ni sekarang menduduki peperiksaan akhir semester dan dijangka habis lebih kurang dalam 14 Mei je lah. Jadi mungkin kita balik selepas daripada. Okey, baik. Tapi tadi bila ditunjukkan visual Madinah, di keadaan di Madinah lah, yalah, di Malaysia pun bila kita tengok masjid kosong, surau kosong, sayu hati kita. Apatah lagi di Madinah Al-Munawwarah yang sememangnya terkenal dengan berjuta-juta umat Islam yang beribadah di sana kan. Cuma new norm ni, Irfan, bentuk normal baharu ni yang sebenarnya mengubah landscape dan kehidupan kita pada secara keseluruhannya. Pandangan Irfan sendiri bagaimana? Adakah keadaan akan menjadi semakin lebih teruk ataupun akan menjadi normal dan biasa? Okey, baik. Dalam situasi yang kita hadapi sekarang, kita tak boleh nafikan bahawa kesan daripada COVID-19 ni memberi kesan yang agak teruk, bukan sahaja di Malaysia, tapi di seluruh dunia. Dan kita melihat bahawa kesan-kesan itu berlaku pada sektor ekonomi kita, dan juga sektor pendidikan, dan juga sistem masyarakat kita pun juga berubah sekarang ni. Dan kita secara pribadinya kita kena memikirkan sesuatu perkara untuk membentuk satu norma baru supaya kehidupan kita yang selepas ini berjalan dengan baik, dan kita ada sesuatu untuk dikembangkan lah. Bagaimana yang Tuan Fazli kata tadi, yang fasa sekarang ini adalah fasa pembentukan karakter baru, yang mana kalau kita orang yang bujang ni apa penambahbaikan yang kita boleh buat, orang yang berkeluarga apa penambahbaikan yang kita boleh buat dari sudut kita sebagai ahli keluarga, dan macam mana kita nak membentuk suatu persekitaran yang lebih baik daripada yang sebelum-sebelum ni lah. Dan kalau kita lihat sekarang ni pun, bila keadaan ini berlaku, kita didedahkan dengan banyak perkara. Jadi bagi mereka yang memandang kes COVID-19 atau COVID-19 ini memandang ke arah yang lebih baik, maka dia akan dapat apa yang terbaik untuk dia. Dan kalau kita sebagai manusia, kita melihat bahawa wabak COVID-19 ini adalah suatu bala bencana yang tidak memberi apa-apa kebaikan kepada kita, maka kita tak akan dapat lihat hikmah di sebalik apa yang Allah Ta'ala turunkan kepada kita. Okey, baik. Irfan, tadi Irfan kata ialah tengah nak ambil final exam dan sebagainya kan. Dengan kekangan pergerakan semua ni, tidakkah ia begitu payah untuk Irfan dan juga rakan-rakan yang berada di Madinah? Baik, kekangan tu kita akuilah memang banyak kekangan. Kita sebelum final exam ni pun, cara kita nak belajar secara online ni pun bukan senang lah. Kalau kita tengok situasi di Malaysia sekalipun, macam mana pelajar-pelajar kita belajar di sekolah rendah, sekolah menengah dengan tugasan dan sebagainya pun agak menyusahkan. Dan benda tu pun berlaku pada kami di sini. Bagaimana kita belajar ni, kadang line internet okey,
tak okey dan macam itulah. Dan kadang-kadang pun ada masalah pada pensyarah kami juga, yang kebanyakannya pensyarah-pensyarah ni dia kurang mahir dari sudut IT, jadi menyebabkan sistem pembelajaran itu terganggu. Dan kadang selepas daripada universiti ditutup, ada pensyarah yang tak dapat nak buat langsung kelas macam biasa sebab kekurangan yang yang dimiliki. Jadi itulah antara kekurangan yang besar lah, dan kita perkara tu sedikit sebanyak merencatkan pada semangat kita nak belajar dan kita nak faham apa yang kita belajar seperti mana kita belajar di kelas sebelum ni. Dan sekarang ni pun dalam fatrah ataupun dalam fasa final exam ni pun kita pernah hadap perkara yang sama lah. Dan kita terpaksa orang kata cari line yang terbaik kita nak final exam tu lah. Dan semestinya bila exam secara online ni memang tak ada siapa nampak lah. Kita je lah yang menjawabnya. Boleh jadi buku-buku pun depan kita, dan kalau ada soalan yang kita tak faham kita boleh terus rujuk buku. Itu antara kekurangan dia lah. Okey, baik. Terima kasih Irfan, dan juga salam daripada keluarga Arbi dan juga rakyat Malaysia lah untuk anda dan juga rakan-rakan yang berada di Madinah Al-Munawwarah, dan selamat menempuh exam dan juga jaga diri baik-baik. Terima kasih. Assalamualaikum Irfan. Waalaikumsalam. Baik, itu dia Muhammad Irfan Fahmi Iadil, yang di-Pertua Persatuan Mahasiswa Malaysia Arab Saudi Persada Madinah Al-Munawwarah, yang secara langsung yang kita bawakan kepada anda melalui talian Skype sebentar tadi. Okey, masih lagi di studio kita pada hari ini, pada malam ini bersama dengan Tuan Haji Fazli Yusof, Presiden Tamrin ataupun Pertubuhan Perunding Latihan dan Motivasi Muslim Malaysia, yang mana kita masih lagi berbincang tentang bagaimana kita nak menyambut Ramadan yang kali ini penuh dengan cerita warna-warni 1001 yang boleh kita, kalau boleh kita buat buku. Tuan Haji pun selalu buat buku kan, berkenaan dengan bagaimana inilah kita boleh compile kan, dan simpan sebagai satu sejarah dalam kehidupan kita. Cuma bukan itu saya nak sentuh. Ini berkenaan dengan aktiviti anak-anak kita lah di bulan Ramadan ini, kan. Ialah mereka ni tidak bersekolah dan ibu bapa lah jadi cikgu, bukan saja cikgu pendidikan jasmani, cikgu disiplin, kan? Cikgu matematik, cikgu BM, semua cikgu dipegang jawatan oleh ibu bapa ni, kadang-kadang boleh jadi singa sebenarnya, kan? Dan itu semua bukan apa, semata-mata untuk melihat anak mereka terisi masa mereka dalam menjalani musim PKP ni. Bagaimana sebenarnya Tuan Haji, kita nak mengisi masa mereka ni dengan aktiviti yang penuh dengan bermanfaat? Terima kasih. Pertama kita kena ada mindset yang betul terhadap keluarga. Ada orang kadang masuk ke alam kekeluargaan tanpa ada mindset yang betul. Mengemudi keluarga tersebut. Orang lain kahwin, aku kahwin, bila dah kahwin dapat anak kan. Jadi dia belalah anak tersebut kan. Jadi bila dia bela anak, dia tidak tak ada satu mindset apa aku nak bawa anak ini. Sebagai Muslim, saya percaya kita tahu bahawa keluarga kita nak bawa ke syurga sama-sama kan. Jadi cara nak masuk syurga ni banyak. Sebagai seorang ayah ada cara masuk syurga, sebagai seorang suami ada cara suami masuk syurga, ada cara isteri masuk syurga, ada cara ibu masuk syurga, ada cara anak-anak masuk syurga. Semua ada cara. Dan kalau boleh kita nak masuk syurga serentak sama-sama. Jadi kalau itu yang kita nak, apa yang patut kita buat kat rumah? Sebab semua itu dipupuk daripada rumah, betul kan? Betul. Jadi kalau kita tak nampak ini, yang jadi anak-anak ni kadang-kadang kita just untuk sekadar untuk comel-comel, happy-happy kita saja. Kita tak nampak kita nak bawa dia ke mana. Bila kita nampak kita nak bawa anak-anak ke mana, maka kita tahu apa elemen dia. Kita nak bawa masuk syurga sama-sama, maksudnya kita kena bina anak jadi jiwa ahli syurga. Jiwa ahli syurga ni apa? Ahli syurga ni dia niat je jadi. Kalau dia niat jahat, takut jadi jahat tu. Tapi berita baik, ahli syurga tak niat jahat. Jiwa ahli syurga dia tak niat jahat. Kan? Dia duduk kat syurga tengok, dia tu syurga, dia istana dia lagi besar lah, aku nak santau dia. Tak boleh, tak ada ahli syurga macam tu. Ahli syurga tengok orang gembira, dia gembira melihat orang lain gembira. Dia bahagia membahagiakan orang lain. Itu jiwa ahli syurga. Jadi sebelum kita sampai ke syurga sana, kita buat rumah kita jadi
syurga. Dengan mengajar orang-orang dalam rumah memiliki jiwa ahli syurga. Jadi kita perlu bina anak-anak ini dengan aspek-aspek kemanusiaan. Yang pertama jiwa. Bina jiwa. Nak bina jiwa, aturkan aktiviti ibadah. Aturkan aktiviti ibadah. Kena ada jadual ibadah tu. Kan? Subuh macam mana, lepas sahur janganlah pergi dah sahur habis dengan azan. Habis pergi baring pula atas katil, bangun pula 7.30 sembahyang subuh. Memang hancur. Kita buat polisi kat rumah. Lepas tu ayah, mak main tanggungjawab sama-sama. Kalau mak dah susun, ayah support. Kalau ayah nak cadangkan sesuatu, mak support. Kalau bergaduh tak jadi. Asasnya nak bina jiwa anak-anak. Itu yang pertama. Jiwa anak ada aktiviti spiritual. Tadilah kan, kena ada program dia. Dia tak jadi sendiri. Nak kata zikir dengan PUBG, memang kalah lah. Zikir tu kan anak-anak akan ikut PUBG. Confirm kan? Kan? Kalau fikir maksurat dengan YouTube. Janganlah kata takkan kami tak nak YouTube, kami nak baca maksurat. Jangan haraplah macam tu. Jadi kita kena programkan kat rumah, kan? Benda tu kalau ikut maksurat, kalau baca, kalau dah cekap dalam 20 minit tak sampai 15 minit, kan? Kemudian tadarus ini tadarus, ini yang tidur terus, itu masalah. Lepas subuh kena zikir sikit, lepas tadarus, kan? Lepas subuh tidur terus. Dia tak jadi. Atur tadarus. Kalau anak 5 orang satu page kan, 2 kali 3 round 4 round dah ada 1 juzuk. Senang, kan? Jadi mengangkat pun tak mengangkat lah kan. Kalau tak mengangkat setengah page dulu, tapi kita tak program kan. Itu yang kalah dengan YouTube, dengan PUBG, dengan segala WhatsApp, Skype, macam-macam benda lain. Benda itu kalau kita tak programkan jalan kebenaran, nanti Papa Zola nanti yang keseronokan tu lebih seronok untuk orang lakukan. Itu pertama. Yang kedua, yang kedua saya bisa minta Tuan Haji host ketika itu dulu, mungkin boleh yalah, tambah-tambah baik idea-idea yang ada. Okey, baik. Kerana Tuan Haji, kita akan menghubungi sebenarnya seorang penceramah bebas yang berada di Pulau Pinang sekarang ni, katanya kabarnya Dai Luqmanul Hakim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar lu? Baik, alhamdulillah. Dai Luqman. Apa khabar? Yes. Ya, saya. Sihat, alhamdulillah. Boleh dengar sebab tadi dia macam bunyi bergema sikit dah. Bergema sikit. Masih bergema ke? Tak ada, okey, semua okey. Okey dah, alhamdulillah. Suara saya okey di telinga Dai Luqman? Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah, okey. Cuma dia macam bunyi ni sikit dah. Tapi apa okey. Okey, tak apa, insya-Allah. Selama beberapa minit ni kita cuba untuk mengatasi masalah tersebut. Okey, baik. Dai Luqman, Ramadan kali ini memang tidak seharusnya beginilah, kan? Dengan COVID-nya, dengan macam-macam perkara yang berlaku. Tapi itu semua dilakukan demi kebaikan dan juga kesihatan kita. Sepatutnya, bagaimana kita perlu mengisi Ramadan kita? Okey, baik. Satu soalan yang baik. Terima kasih kepada saudara Lu dan juga Tuan Haji Fazli Yusof kita. Lama tak jumpa dengan kakanda saya ni. Alhamdulillah. Jadi, Dia berbalik kepada persoalan kita berkaitan dengan adakah Ramadan kali ini sepatutnya kita nak kena hadapi sebegini. Sebenarnya kalau kita lihatkan daripada sudut positifnya tu, dia sebenarnya lebih banyak positif berbanding dengan negatif yang kita boleh lihat daripada tempoh PKP dan juga Ramadan yang kita sambut pada hari ini. Saya cukup tertarik dengan poin yang dikeluarkan oleh Tuan Haji Fazli tadi, iaitu berkaitan dengan kita sebenarnya orang yang bijak ni, bila mana kita ni nak jadi orang yang bijak ni dia selalunya dia akan melihat satu masalah itu sebagai suatu peluang. Dia akan cepat-cepat melihat satu masalah itu menjadi satu peluang. Tapi kebanyakan daripada kita ni mungkin pada awal-awalnya hari itulah, di mana kita nak masuk Ramadan, banyak kita dengar suara-suara yang menceritakan bahawa macam mana nak Ramadan kali ni tarawih tak boleh dekat surau, tak boleh dekat masjid. Sedangkan kita boleh lihat sebenarnya ada sunnah yang menceritakan bahawa Rasulullah berjemaah tarawih di masjid dengan para sahabat.
Dan juga ada juga riwayat lain yang menceritakan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri berjemaah solat sunat tarawih ni di rumah bersama dengan para isteri baginda. Jadi sebenarnya tak ada konsep kita tak ikut sunnah dalam Ramadan kali ini dalam bertarawih. Dan kita boleh saja untuk ikut tarawih. Seperti mana kita sekarang ni sedang laksanakan, kita bersolat bertarawih berjemaah dengan keluarga. Mungkin selama ni isteri tertanya-tanya, abang bila nak jadi imam saya ni bang? Kali ni yang si suami alasan dah nak kata abang kena solat dekat masjid, abang kena solat kat surau, tak boleh nak solat dengan sayang. Tahun ni rebut peluang tu ramai-ramai. Ramai juga anak-anak tanya, ya Allah, lama dah aku tak rasa berimamkan mak dan juga bermakmumkan ibu aku dekat belakang. Tapi dengan rahmat yang ada pada Ramadan kali ini, kita dapat rasakan berimamkan, makmumkan bersama-sama dengan kita. Kita juga tak nafikan ada juga sahabat-sahabat yang dekat luar sana yang mungkin masih lagi stranded dengan izin ataupun yang masih lagi sekarang ni berada dekat asrama masing-masing. Mungkin selama ni kadang kita nampak kawan-kawan kita ni solat tak nampak muka. Tapi kali ni kita dapat berjemaah dalam bilik kita sama-sama beramai-ramai dengan sahabat-sahabat kita. Ini merupakan di antara yang kita kena fokuskan. Ramadan yang pada kali ini ni sebenarnya kita perlu melihatkan dengan pandangan positif. Dan kita lihatkan daripada pandangan yang negatif. Seperti mana juga yang dikatakan oleh Encik Fazli tadi, kenapa kita harusnya feel good. Feel good ni kalau dalam istilah Arabnya itu redha lah. Kenalah redha. Bila mana seorang itu redha dengan Allah SWT, dia akan memperhatikan apa sahaja yang Allah takdirkan kepada kita. Wallahualam. Baik, terima kasih ucapkan kepada Da'i Luqman yang bersama dengan kita di talian. Jumpa lagi Da'i Luqman. InsyaAllah. Baik, Assalamualaikum. Salam. Okey, baik, tu dia. Sempatlah kita berkata-kata sebenarnya dengan Da'i Luqman yang berada di Pulau Pinang, katanya terperangkap juga di sana sebenarnya. Tak dapat balik ke Kuala Lumpur. Okey. Baik, Tuan Haji, tadi poin kedua, bagaimana kita perlu mengisi sebenarnya masa anak-anak kita di rumah dalam musim PKP ni. Bila kita kadang-kadang kita perasan kita kadang dah tak biasa luangkan masa dengan anak-anak. Yang pertama tadi spiritual, yang kedua emotional. Emosi ialah pupuk kasih sayang dalam rumah. Kasih sayang perlu dipupuk, dia tak berlaku sendiri. Dia bukan macam bernafas. Kalau tak ajar pun tahu bernafas. Kasih sayang perlu dipupuk. Dan kita tak boleh paksa orang sayang kita kalau kita tak memupuk benda tersebut. Kan? Tak boleh paksa aku, ayah engkau kena sayang aku. Tak boleh macam tu. Sebab dia takkan jadi gitu. Kita pun sayang orang tak boleh paksa-paksa, betul kan? Jadi kita kena pupuk, kita kena semai, kita kena baja, kita kena siram. Macam mana nak pupuk? Kita kena luangkan masa, kita kena ada engagement, kena ada interaksi. Masa bersama, quality time. Bukannya masa-masa duduk di atas sofa yang sama mengadap handphone masing-masing, bukan begitu kan. Tapi dengan duduk sekali lakukan aktiviti. Kan? Anak-anak PKP ni, anak saya dah pandai main congkak. Kan? Bapak je dah pandai main DOS, Uno macam-macam, tak pernah pandai sebelum ni kan. Maknanya yang muda aja yang tua, yang tua aja yang muda. Yang muda kan. Tapi yang tengah-tengah yang kami tahu Sahibah Scrabble tu kan. Itu kami semua tahu dan kita main. So saya share sikit lepas subuh. Kami akan baca maksurat, lepas tu tadarus, lepas tu bermain Sahibah, kemudian bermain Uno. Yang baru congkak baru sampai. Lepas tu esok lusa ni jengga kayu semua kan. Macam-macam sampai kan. Mak dia pun pandai lah order tu. Jadi ideanya dia menyebabkan kami tak akan tidur sehingga mereka ada kelas. Mereka ada kelas kan, pukul 8, 8.30 ada kelas dengan cikgu. Jadi apabila mereka biasa, tak ada masalah. Tapi kalau saya percaya ada orang mengambil kesempatan PKP ialah untuk terbaring dengan penuh kesyahduan kan. Yang ni kadang-kadang itu emosi. Luangkan masa dengan kasih sayang, tunjukkan sayang, tunjukkan dengan pandangan, luangkan masa, perbualan, pujian, recognition kan. Itu. Dan yang ketiga adalah ini masa sama, iaitu kita perelokkan emotional, fizikal kita.
fizikal kita dan intellectual kita. 4 aspek ya. Spiritual, emotional, intellectual and physical. Intellectual, kita cuba plan untuk belajar benda baru bulan Ramadan ni. Sekarang ni nak belajar benda baru banyak. Kita ada webinar dia. Kan, webinar, kita ada e-book, kita ada macam-macam digital learning dan sebagainya. Luangkan masa. Aku nak belajar ilmu baru minggu ni. Minggu depan ilmu lain pula. Betul. Dan yang fizikal tu ialah luangkan masa aktiviti bersama dengan anak-anak, dan ini masa untuk kita detox kan daripada makanan. Sekarang kita dah tak terdedah sangat dengan makanan yang tidak berkhasiat. Kita ada makanan yang baik di rumah. So luangkan masa untuk detox emosi, detox spiritual, detox intellectual, detox kita punya jasmani kita, insya-Allah. Oh, okey. Satu kata-kata penutup yang cukup bermakna untuk kita semua dengan kita bertajuk pada malam ini, Ramadan kali ini Ramadan penuh cerita. Terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Haji Fazli Yusof, Presiden Tamrin, iaitu Pertubuhan Perunding Latihan dan Motivasi Muslim Malaysia. Terima kasih Tuan Haji kerana sudi menemani saya pada hari ini dan juga menunggu bual mereka yang berada di Madinah, di Pulau Pinang dan di lokasi-lokasi sekitar di dalam Malaysia ini. Dan kita akan menutup tirai ruang bicara pada hari ini. Terima kasih kepada anda yang menonton kami. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri.